Jadi Sunan Giri kata kamu setakat ni lah, lebih lagi aku tak bagi. Tapi yang Siti Jenar ni, dia kaji sendiri pula. Pasal dia kaji sendiri itulah ada sikit masalah. Bagi Siti Jenar, dia dengan Tuhan tu seolah-olah bersatu. Dia macam halas juga. Dia tak boleh nak kontrol diri sampai ke ajaran itu tersebar pada orang biasa. Bagi Siti Jenar mungkin tak salah sebab dia faham benda tu apa yang dia cakap. Tapi pada orang biasa ni, aku dan Tuhan satu. Kan masalah. Orang tu mengaku dirinya Tuhan. Jadi para wali, dia cuba nak kekang Siti Jenar. Siti Jenar dia tak boleh kontrol diri dia. Jadi para wali bagi amaran, persidangan para wali yang 9 orang tadi, Wali Songo bagi amaran. Siti Jenar hantar utusan. Siti Jenar, kamu jangan sebar lagi ajaran-ajaran macam ni. Kami bagi tempoh. Selama setahun ke berapa tahun kan, supaya kamu kembali jadi manusia biasa. Tapi dia tak boleh lepas daripada situ. Macam halas juga. Dia masih duduk dalam dia punya apa? Kefanaan tu. Ni timbul masalah. Satu ketika Sunan Giri. Sunan Giri ni dia ada kerajaan dia. Ada beberapa kerajaan duduk bawah pusat dia Demak. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam Demak. Sunan Giri salah satu kerajaan dia. Kerajaan Giri dia. Sunan Giri dia tengok Siti Jenar ni tak apa ketahuan, dia hantar wakil. Hantar wakil nak panggil. Panggil ke mana? Panggil menghadap ke Giri. Panggil menghadap ke Giri supaya boleh bincang. Tapi dia tak mau datang. Panggil pergi ke Demak pun tak mau datang. Maksud dia ada macam naluri nak lawan dengan pemerintah. Sedangkan pemerintah zaman tu memang pemerintah yang berdaulah lah. Ya, pemerintah Islam. Dia macam ada nak lawan pemerintah. Di situ pun ada sikit salah lah. Sebab nak lawan pemerintah ni kan. Bukan sikit lah, banyak lah lawan pemerintah yang Islamik. Jadi hantarlah 2 orang. Sunan Giri hantar 2 orang. 2 orang ni pun pandai. Sampai rumah Siti Jenar, mereka pun bagi salam. Assalamualaikum. Dari dalam rumah jawablah Siti Jenar tadi. Waalaikumsalam. Tak nampak pun rupa dia. Kanjeng Siti Jenar, kamu diperintahkan menghadap ke Giri olehnya Sunan Giri. Kata wakil ni tadi. Kamu dijemput pergi ke Giri. Menghadap Sunan Giri. Nak bincang, nak musyawarah. Apa jawab Siti Jenar? Dia jawab dia dengan ilmu yang tinggi ya, dengan ilmu hakikat. Siti Jenar tidak ada di sini. Yang ada hanya Allah. Orang panggil dia kata, aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi tak boleh nak panggil dia. Macam mana kita nak jawab? Nak panggil dia tak boleh. Dia kata yang ada hanya Allah. Yang wakil tadi dia faham. Dia faham orang tu cakap bahasa hakikat. Baik. Nasib baik Sunan Giri hantar pun orang yang power juga. Kata mereka ni, 2 orang ni. Kalau begitu Allah diminta menghadap ke Giri. Dia kata Siti Jenar tak ada. Yang ada hanya Allah. Baik. Sunan Giri panggil Allah. Datang ke Giri. Lawan mantik ya. Apa jawab Siti Jenar? Allah enggak ada di sini. Yang ada hanya aku, Siti Jenar. Tadi kita suruh dia datang ke Giri, dia kata dia tak ada, yang ada hanya Allah. Tak apa, panggil Allah. Datang ke Giri. Allah tak ada, yang ada diri dia pula dah. Macam mana nak jawab tu? Tapi 2 orang ni pandai. Dia kata, ya, Siti Jenar dan Allah sekaligus diminta menghadap ke Giri. Apa dia minta menghadap ke Giri? Terus dia tak boleh lawan. Tak apa, dia kena pergilah ke Giri. Sampai ke Giri, mesyuarah lebih kurang, dia dibagi tempoh. Dalam masa setahun, dia boleh keluar daripada fana dia tu. Jadi cerita pasal Siti Jenar ni banyak sumber. Banyak sumber. Yang penyokong dia buat keluar hujah-hujah begini. Yang penentang dia hujah-hujah begini. Jadi saya ambil ni cerita ni yang mana yang agak-agak pastilah. Yang agak-agak pasti. Jadi dalam masa 1 tahun tu, Syekh Siti Jenar ni tadi, dalam dia punya asyik masyuk dengan Tuhan, dia diawasi oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ni dia handal. Dia ni orang kata karamah banyak. Jadi dia boleh kawal. Kalau Siti Jenar nak melawan pun dia boleh lawan. Dia handal. Sunan Kalijogo ni. Kalau cakap pada orang Jawa Sunan Kalijogo ni, dia cukup ni lah. Cukup rasa bangga lah. Sunan Kalijogo. Cukup masa setahun, tak berubah juga.
Bila tak berubah, dia dipanggil menghadap ke Demak. Tak mau datang. Tak mau datang kira lawan pemerintah lah. Jadi Sultan Demak iaitu Raden Patah, dia hantar panglima perang Demak. Panglima perang Demak Bintoro, nama dia Sunan Kudus. Siapa biasa tengok cerita Mak Lampir tu, ada perasan lah, ada satu orang pakai serban kan, nama dia Sunan Kudus. Mak Lampir pun takut dengan Sunan Kudus ni. Tadi ikut cerita lah kan, tapi cerita Mak Lampir tu cerita tipu. Orang hantar panglima-panglima, Mak Lampir sikit dia tak heran. Bila kata Sunan Kudus, Sunan Kudus, dia terkejut. Sunan Kudus ni dia datang dengan bala tentera Allah dari langit, habis kan. Mak Lampir pun takut. Jadi nak lawan dengan Siti Jenar, hantar panglima perang Demak iaitu Sunan Kudus dengan beberapa ratus orang tentera. Bila sampai, dapat tangkap lah. Dapat tangkap, dihadapkan ke persidangan para wali. Yang 9 orang tadi tu. Jadi hakim dia Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati. Dia punya pendakwa raya Sunan Kudus, Sunan Giri. Dah bincang, Siti Jenar dia tak mau mengaku salah. Bila dah bicara tu, akhirnya didapati bersalah. Minta bertaubat, minta ubah apa, dia tak mau ubah. Jadi dia dijatuhkan hukuman mati. Setengah orang kata yang bunuh dia ialah Sunan Kudus. Setengah orang kata dia bunuh diri dia sendiri. Sebab bagi dia hidup dan mati sama, tak ada masalah. Saya dihukum mati, tak ada masalah, dia bunuh diri dia sendiri. Setengah pendapat macam tu. Tak tahulah cerita ni ya. Lepas dia mati tu, mayat dia ditanam dalam kubur. Tapi anak murid dia duk pergi. Ramai duk pergi kubur tu kan. Agaknya sembah ke, minta berkat apa, tak tahulah. Datang Sunan-Sunan ni tadi, korek kubur ni, ambil mayat dia buat tempat lain, ambil bangkai kuda hitam buat dalam tu.